Assalamualaikum dan hai semua. Bersama saya lagi Cikgu Afnan dalam PDPR Pendidikan Jasmani tahun 5. Hari ini kita akan belajar Unit 8 Permainan Warisan yang bertajuk Timang Adik Timang. Hari ini kita akan mempelajari permainan tradisional iaitu tating lawi ayam. Apakah itu tating lawi ayam ya? Jom kita ke slide seterusnya. Sebelum itu, murid-murid boleh membuka buku teks Pendidikan Jasmani Kesihatan muka surat 57 sebagai rujukan kita pada hari ini. Baiklah, kita pergi ke objektif pembelajaran kita pada hari ini. Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat mengetahui cara permainan tating lawi ayam dimainkan. Dan yang kedua, murid juga dapat bermain permainan tradisional yang menggunakan kemahiran menimang berterusan dalam permainan tating lawi ayam. Jom kita kenal tating lawi ayam dahulu. Baiklah, tating lawi ayam juga diperkenalkan sebagai capteh ataupun tating bulu ayam ataupun sepak yam. Sepak yam hanya disebutkan di negeri Johor sahaja. Bagi negeri lain disebutkan sebagai capteh ataupun tating bulu ayam. Yang kedua, ia juga dikenali sebagai sebuyam ataupun capteh. Yang ketiga, permainan ini boleh dimainkan secara berseorangan ataupun lebih. Dan yang keempat, sekiranya ia dimainkan secara berseorangan, pemain akan cuba menyepaknya seberapa banyak yang mungkin dan seberapa lama yang mungkin. Sekiranya ia dimainkan lebih dari satu pemain, kumpulan dengan terdiri daripada beberapa orang boleh dibentuk. Permainan ini adalah seperti permainan sepak raga, tetapi bola yang digunakan adalah dari bulu ayam yang telah dibentuk seperti sejambak bunga. Seperti yang anda lihat di gambar sebelah kiri anda, itu adalah tating bulu ayam ataupun yang dikenali sebagai capteh. Jadi murid-murid dah tahu kan apakah itu tating lawi ayam? Jom kita tahu pula peralatan apa yang digunakan untuk membuat tating lawi ayam ini. Yang pertama, menyediakan 4 hingga 5 helai bulu ayam, sebatang paku yang sederhana besar, kepingan tiup tayar yang telah dibentuk bulat berukuran antara 4 cm, garis pusat dan getah skrap atau getah gelang sebagai pengikat. Seterusnya, beberapa keping getah tiup yang telah dibentuk bulat hendaklah dicucuk paku menembusi di tengah-tengahnya supaya dapat meningkatkan keseimbangan. Dan yang terakhir sekali, 5 helai bulu ayam sama panjang dilekatkan di sekeliling paku tadi dan diikat dengan getah skrap atau getah gelang dengan kemas. Jadi itulah cara pembuatan tating lawi ayam. Murid-murid dah tahu kan cara nak buat tating lawi ayam? Mesti nak belajar cara-cara bermainnya kan? Jom kita belajar cara-cara bermain tating lawi ayam. Yang pertama, katakanlah 2 pasukan akan bermain. Penentuan pasukan yang akan memulakan permainan dibuat melalui undian. Undian boleh dilakukan seperti melakukan osom ataupun lalali tamplo. Yang kedua, katakan setelah undian dilakukan, pasukan B akan memulakan tatingan. Maka pasukan A akan menjadi pengira. Pemain-pemain pasukan B akan menimbang sebanyak 3 kali jatuhan. Mereka boleh menimbang tanpa had bagi setiap pusingan. Semasa menanting, pemain-pemain boleh bertukar-tukar peranan menanting antara satu sama lain. Semua anggota badan kecuali tangan boleh digunakan untuk membuat tatingan lawi ayam. Seterusnya, selesai 3 kali jatuhan ataupun 3 pusingan, pasukan B pula akan menjadi pengira. Permainan akan ditamatkan setelah kedua-dua pasukan selesai membuat tatingan. Kemudian jumlah tatingan setiap pasukan akan dibandingkan. Pasukan yang paling banyak membuat tatingan akan memenangi pertandingan ini. Permainan ditamatkan atau dimainkan semula atas persetujuan semua pemain.
Murid-murid mesti tak sabarkan nak main? Sabar dulu tau. Setiap permainan mesti ada peraturan. Peraturan permainan tating lawi ayam ini, yang pertama, undian dilakukan untuk menentukan pasukan yang akan memulakan tatingan. Cara undian terpulang kepada persetujuan semua pemain. Yang kedua, had masa tatingan, setiap pusingan bergantung kepada jumlah tatingan yang dilakukan oleh pemain-pemain. Setiap pasukan diberi peluang membuat tatingan sebanyak 3 kali jatuhan atau 3 kali pusingan. Selepas itu, giliran membuat tatingan diberikan pula kepada pasukan lawan. Yang ketiga, mata pasukan dikira setiap kali tatingan dibuat. Mata hanya dikira pada tatingan yang melebihi paras pusat pemain-pemain. Jumlah mata keseluruhan dikira setelah dicampur jumlah tatingan setiap pusingan. Semua anggota badan boleh digunakan ketika membuat tatingan, kecuali tangan pemain. Pasukan yang melakukan kesalahan dikira hilang satu sepak mula. Jadi itulah peraturan-peraturan permainan tating lawi ayam. Oops, ada lagi lah peraturan. Yang terakhir ni, permainan ditamatkan setelah tamat 3 pusingan ataupun 3 sepak mula ataupun 3 kali jatuhan yang dilakukan oleh kedua-dua pasukan. Jadi permainan tating lawi ayam ini akan ditamatkan setelah tamat 3 pusingan. Ia hanya ada 3 pusingan sahaja. Murid-murid dah tahu kan peraturan permainan? Mesti tertanya-tanya kan, macam mana nak ditentukan pemenang? Pemenang dikira berdasarkan pasukan atau pemain yang paling banyak membuat tatingan. Jumlah tatingan pasukan dikumpulkan daripada jumlah tatingan bagi setiap pusingan. Jika seri, setiap pasukan atau pemain diberi peluang melakukan sekali lagi sepak mula. Barulah ada pemenang. Ini adalah video simulasi bagaimana tating lawi ayam dimainkan. Murid-murid boleh menekan video di bawah untuk melihat bagaimana cara ia dimainkan. Tamatlah kelas kita pada hari ini. Terima kasih kepada semua murid-murid yang menonton video ini sehingga tamat. Jumpa lagi pada kelas minggu hadapan. Sebarang pertanyaan boleh diajukan pada ruangan komen di bawah. Jumpa lagi. Bye.